سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجعون أمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian pagi Jumaat, di mana kita dah mula pada minggu ni. InsyaAllah pengajian kita secara online. Dan juga seperti biasa, pagi ni kita akan sambung lagi pengajian kitab Maqulatul Asyarah, iaitu kitab Mabda'ul Fikrah fi ilmi Maqulatil Asyarah, kalangan ayah Diskam rahimahullahu ta'ala. Nah, ini kita akan sambung lagi pada muka surat 32. Muka surat 32, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jika bertikit dan bersedaging dua jauhar firid, sekalipun dinamakan jisim juga, waktu bersedaging itu tidak dinamakan waktu bercerai. Tengok apa cerita ni. Jadi pembahasan kita sekarang ni, kita duduk dalam Maqulatul Aina. Maqulatul Aina, husulul jismi fil makan. Itu ta'rif yang dulu kita beritahu. Husulul jismi fil makan. Kalau dalam bahasa Arab lah. Hasilnya jisim itu dalam keadaan satu tempat. Hasilnya jisim itu pada satu tempat. Baik, itu kita maklum. Kemudian didatangkan dengan jumlah muqtaridah, maksudnya didatangkan dengan apabila kita nak mengetahui Maqulatul Aina, tak dapat tidak kita kena mengetahui makna jauhar. Jadi di sinilah dia nak bahas. Sebelum kita nak lebih lanjut, kita nak mengetahui Maqulatul Aina, dia kena tahu jauhar serta juga jisim. Sebab tu kalau kita belajar sebelum ni, jauhar itu dia terlebih umum daripada jisim. Dia jauhar ni istilah ilmu makulat. Kalau istilah ilmu tauhid dia panggil jirim. Padahal jirim dan jauhar tu benda yang sama. Tapi kalau sebut jauhar, dia umum. Kalau istilah dan kita belajar ni ilmu makulat sekarang, maka bila kita belajar ilmu makulat, kita maklum kata jauhar itu kena pada diri jirim.
Maka di sini kita maklum jauhar itu dia terlebih umum daripada jisim. Sebab kalau jisim, bila sebut jisim, dia tertentu dengan benda yang boleh dibelah bahagi. Kalau dalam istilah ilmu makulat, jisim tu nak jadi jisim, mestilah melalui 3 jalan. Kita belajar dulu. Nak dikatakan jisim, mestilah melalui 3 jalan. Iaitu panjang, lebar dan ketebalan. Maka bila ada tiga-tiga ni, maka itu kita panggil dipanggil jisim. Dipanggil jisim. Tu. Ada pun tu atas tu ada yang dia kata, kita baca sekali lalu dia kata tengok depan tu. Yang atas sekali tu. Adalah jauhar itu terlebih umum daripada jisim, dia kata. Kerana jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Dalam ilmu makulat, benda yang dibelah bahagi itu mestilah melalui tiga jalan. Panjang, lebar dan tebal. Ada pun jauhar, cuma tengok atas tu. Ada pun jauhar asalkan benda yang membawa diri, sudahlah. Apa membawa diri? Dia tak kira. Jauhar ni sama ada benda tu boleh dibahagi ke ataupun tak boleh dibahagi, dipanggil jauhar. Dipanggil jauhar. Sebab tu dia kata jauhar, ada pun jauhar asalkan benda yang boleh membawa diri. Apa maksud membawa diri? Dia kata sudahlah. Apa maksudnya? Sama ada dia tu boleh bahagi ke, boleh timur bahagi ke, ataupun tak boleh timur bahagi, maka itu dia panggil jauhar. Tapi kalau jisim, kalau kita nak kata dia tu tak timur bahagi, tu tak boleh panggil jisim. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun, walaupun kita kata halus, tak boleh bagi. Seperti jauhar firid. Istilah ilmu tauhid, dia panggil jauhar firid, benda yang tak boleh dibelah bahagi. Benda yang tak boleh dibelah bahagi. Seperti atom, molekul-molekul dan sebagainya. Maka itu kita kata, dia panggil jauhar firid. Maka tetap dia panggil jauhar juga. Dia tak boleh panggil jisim. Ni kita dah bahas dulu, dia kata apa? Ada pun jauhar dengan jirim itu satu jua. Apa maksudnya? Satu makna jua. Satu benda yang sama. Nampak dah dia beritahu dah. Ada pun jauhar dengan jirim itu satu jua, ini satu makna jua. Yang ini benda yang sama. Dikatakan muradif. Muradif ni apa maksudnya? Muradif dalam bahasa Arab, dia panggil lafaz yang berbeza tapi makna yang sama. Muradif ni apa? Muradif ni lafaz yang berbeza tapi makna yang sama. Jauhar dengan jirim, lafaz berbeza tapi makna sama. Maka itu kita panggil muradif. Dia panggil muradif. Itu maksudnya kalau orang tanya, muradif tu apa? Muradif itu ialah lafaz yang berbeza tapi makna yang sama. Itu je. Macam ni lah. Orang tanya, kalau kita kata bubur dengan nasi air. Lafaz berbeza tapi makna sama je. Makan rasa sama je. Contoh habis itu. Banyak perkataan muradif dalam bahasa Melayu kita, banyak juga. Banyak juga. Lafaz berbeza tapi makna sama. Habis. Dan bersalah-salahan ulama pada mengatakan benda yang dinamakan jisim itu. Jadi masalah jisim dia tak sama. Kalau istilah ilmu tauhid dengan ilmu makulat tak sama. Tengok depan tu dia kata apa? Maka membawa oleh ulama usuluddin, membawa ni menjalani. Berpendapat. Berpendapat. Berkata pun boleh.
Maka menjalani berpendapat, ni kita ulang sekali lalu kita dah tinggal lama. Maka berpendapat menjalani oleh ulama usuluddin, tambah sikit, jisim itu asalkan benda yang boleh bahagi, sudahlah. Jisim itu, dalam kitab ada jisim itu ada tak tulis? Tu kat ini. Tak ada. Tak ada, akan tambah. Maka membawa ini menjalani oleh ulama usuluddin, jisim itu, jisim itu, lepas tu bawa sambung. Asalkan benda yang boleh bahagi, sudahlah. Ini cakap bahasa kampung. Jisim tu asal kata benda tu, jisim tu dikatakan boleh bagi, sudahlah. Tambah sikit. Ini dah tulis dah. Sama ada dengan satu jalan ke, atau dua jalan, ataupun tiga jalan. Tak kira. Nak panggil jisim tu tak kira. Panjang ke, ada lebar panjang ke, tak kira. Itu mengikut pendapat istilah ulama usuluddin. Kalau pendapat ilmu makkulat, tak boleh. Dia kena tiga jalan. Panjang, lebar dengan ketebalan. Kalau ilmu usuluddin, kalau ulama usuluddin, tak apa. Dia tak kira. Asal kata dia boleh bahagi je. Bila bahagi ni, kekurang-kurang dua lah. Satu boleh bagi juga. Kalau panjang besar, satu. Panggil jisim dah. Ni contoh. Kalau ilmu usuluddin ni. Ni. Boleh bagi dah. Boleh bagi dengan jisim. Ni tak kira. Panjang ke, asalkan boleh bahagi, dipanggil jisim. Itu mengikut pendapat ilmu ulama usuluddin. Dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, tak kira. Jalan panjang ke, jalan lebar ke, asal boleh bahagi je. Asal boleh bahagi, dikatakan jisim. Tapi kena ingat, itu pendapat ulama usuluddin. Kalau pendapat ulama makkulat, nak jadi jisim tu mesti tiga jalan. Nampak lagi tu dia. Itu maksud dia. Qala al-musannif rahimahullah. Ini dah masuk dah. Maka jika bertikit, kitab Rumi tu apa kat ini? Bertikit ke? Bertingkit ditambah N. Bertingkit. Kalau Jawi tu bertikit. Bertikit ni apa? Dia tak ada bracket situ, tak ada? Dia tulis bertingkit NG lah. Ya, tapi ada tulis bracket tak? Apa maksud dia? Yang Jawi itulah. Tapi kat bawah tu dia tulis bertingkah ataupun berpelaga. Dia kalau saya mengaji dulu, dia panggil apa? Berdepek. Berdepek ni kita panggil macam berdepek panggil apa? Melekat. Berdepek panggil apa? Melekat ke? Melekat lah. Melekat. Maka jika bertikit, bahasa orang sana tapi bahasa ayat D ni, waktu saya ngaji tani tak dengar lagi bertikit. Bahasa lama lagi ni. Maka jika bertikit ataupun berdepek ataupun berlekat dan bersedaging, dua jauhar firid sekalipun dinamakan jisim juga. Jadi dua jauhar firid, kita kata noktah titik, tak kira, dia kata dia panggil jisim juga. Tapi ni istilah ilmu usuluddin. Asalkan dia bersedaging, kata contoh gini sekejap.
2 noktah. Macam ni lah. Tapi syarat bersedaging lah. Ha, ni panggil noktah. Ni dipanggil jauhar firid. Titik tu lah. Sekalipun dia panggil jisim juga. Itu pendapat mengikut ilmu pendapat ulama Usuluddin lah. Tapi waktu bersedaging tidak dan bersedaging 2 jauhar firid sekalipun dinamakan jisim juga. Bila tu dia katakan jisim juga tu? Waktu bersedaging itu. Tapi kalau waktu bersedaging itu tidak dinamakan waktu bercerai. Dia kalau 2 jauhar firid gini ni 2 jauhar firid. Ni 1 jauhar firid. Ni pun jauhar firid juga. Titik tu lah. Ni pun jauhar firid juga. Satu jauhar firid. Dia kata kalau bersedaging tadi tak apalah. Kalau bersedaging titik sama titik tu, bersedaging kita panggil jisim. Tapi kalau bercerai, dinamakan juga waktu bersedaging itu, tapi tidak dinamakan, tambah sikit, tidak dinamakan jisim itu waktu bercerai. Tidak dinamakan jisim itu waktu bercerai, tambah sikit, oleh 2 jauhar firid. Tambah sikit lagi. Kitab tu jatuh. Saya ulang balik macam ni. Dan maka jika bertikit dan bersedaging 2 jauhar firid sekalipun, 2 jauhar firid kita kata noktah, dinamakan jisim juga, waktu bersedaging itu tidak dinamakan jisim. Waktu bersedaging itu tidak dinamakan jisim. Waktu bercerai, yang ni tulis, waktu bercerai oleh 2 jauhar firid. Ni bercerai. Ni bercerai. Saya buat ni yang bercerai. Kalau bersedaging tu kita maklum dah. Ini tak panggil jisim. Macam ni tak panggil jisim sebab dia bercerai. Titik dengan titik ni tak. Kalau kita gabungkan, baru dia panggil jisim. Kalau bersedaging lah. Kalau berdepek tu, kalau lekat tu, kita panggil jisim. Sebab dia jauhar firid ni, kalau macam ni berdepek macam ni. Kalau berdepek macam ni. Ni berdepek. Ni asing-asing. Ni dia cerai. Ni dipanggil jisim. Ni istilah ilmu tauhid. Ilmu Usuluddin. Ni dipanggil ini dipanggil berdepek ni. Ini panggil jisim. Ini tak dipanggil jisim. Yang ni bukan jisim. Habis. Kemudian, habis itu. Itu pendapat ulama Usuluddin. Dan membawa oleh Mu'tazilah. Membawa tu maksudnya menjalani ataupun berpendapat. Dan membawa, ini menjalani. Dan menjalani oleh ulama Mu'tazilah.
bahawasanya jisim itu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali. Dia ni Mu'tazilah dia ambil daripada ulama falsafah ilmu makulat. Dia ambil dalam ilmu makulat. Dan menjalani oleh ulama Mu'tazilah bahawasanya jisim itu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali. Nak kata jisim tu kena ada tiga-tiga tu sekali. Dan membawa menjalani. Menjalani ni berpendapat. Dia kalau bahasa Arab panggil wazahaba. Dalam kitab Arab tu tulis wazahaba. Dan menjalani oleh falasifah bahawasanya benda yang ada lanjutan yang tiga bergadah-gadas di atas bucu-bucu. Tu tengok ulama falsafah. Bergadah-gadas. Tengok. Bergadah-gadah ni apa? Kalau kitab Rumi ni dia cakap berlaga-laga. Bergadah-gadah, berlaga-laga. Betul. Bertempuh. Kalau tadi tepuh-tepuh. Bertemu lah bertemu. Berlaga-laga. Ya. Bertindih boleh kan? Bertindih. Bertindih ni lebih kurang lah. Tengok. Depan tu ada nanti ditunjuk macam mana. Nak kata bertindih tu nanti tengok depan. Dan membawa menjalani oleh falasifah. Ulama falasifah. Jangan baca falasafah tak kena. Baca ulama falasifah. Kitab Rumi tulis falasafah ke falasifah? Falasafah. Tak kena. Falasafah. Dia falasifah istifa'il. Kalau falasafah lain. Itu ilmu. Itu satu ilmu. Dia kan dia cakap falasifah. Sebab kena pada orang yang berfalsafah tu. Atau yang istifa'il falasifah tu. Dan menjalani oleh ulama falasifah bahawasanya benda yang ada lanjutan. Benda yang ada lanjutan yang tiga. Bergadas-gadas, ini berlaga-laga, bertemu-temu. Di atas bucu-bucu. Lagu mana tengok? Dan takrir yang demikian itu. Dia bucu macam mana? Sekejap lagi dia tunjuk. Dan takrir. Takrir ni apa? Dan huraian yang demikian itu. Itu takrir. Tulis itu. Dan huraian yang demikian itu. Takrir ni huraian. Ataupun tetap. Huraian lah kita cakap. Suruhan. Kalau tadi panggil suruhan. Dan huraian yang demikian itu. Demikian tu apa? Tulis. Yang demikian itu ini tiga lanjutan. Iaitu tiga lanjutan. Bahawasanya apabila bertumbuk satu khat di atas satu yang lain. Dia panggil bertumbuk. Kitab tu bertumbuk ke tertumbuk? Tertumbuk. Naknya bertumbuk. Tak apa, bertumbuk tu apa maksudnya? Yang dia tulis terjemah tak bertumbuk? Tak ada, dia tak ada tulis maksud. Bertumbuk ni bertemu. Nanti tengok. Ni nak tulis. Nak apa? Tengok dia kata. Bahawasanya apabila bertumbuk satu khat. Tengok ni. Khat mana panjang. Bertumbuk di atas satu yang lain. Tulis. Di atas satu khat yang lain.
Mana tumbuk dia? Ni. Dia bertemu macam ni. Tu. Ini satu had. Ni satu had. Ni satu had pula. Maka dia bergadah. Bergadah ni maksudnya apa? Dia bertemu. Ha. Apabila macam mana tadi? Bahawasanya apabila bertumbuk satu khat di atas satu khat yang lain, maka ada kalanya khat yang tertumbuk Bersentuh lah, sentuh. sentuh boleh lah. Ini khat yang lain Ni khat yang lain. Ni khat yang bertumbuk. Yang dia skam ayat dia situ lah. Pasal kampung. Kitab ni kalau budak you tak boleh ngaji kitab ni. Boleh ngaji tapi kalau orang you mengajar sendiri tak faham lah. Nanti dia kata kitab ni silap. Dia kalau nak ngajar budak you boleh. Kena cari orang pondok yang faham kitab ni tak apa. Kalau orang you nak ngajar you pakai kitab ni siap lah. Dia kata kitab ni banyak silap. Kitab tak silap. Bahasa dia begitu. Bahasa dia skam. Satu kata Berdin kitab ni dia payah juga. Kitab dia memadai. Kalau kita belajar kitab makulat, kitab jawi ni, memadai dah. Kalau kitab Arab pun banyak ambil dalam kitab Arab pun memadai dengan kitab jawi ni juga. Kadang-kadang dia lebih lagi dari kitab Arab lagi. Sebab apa? Dia kalau lebih apa? Dia cerita banyak. Yang ayat diskam ni, dia ambil kitab-kitab Arab tu sampai berapa banyak rujukan. Lepas tu dia terjemahkan yang dalam kitab yang jawi. Tu jasa dia. Zaman sekarang tak ada dah orang nak terjemah kitab-kitab Arab, kitab makulat tu nak terjemah pada Rumi tak ada dah. Payah sangat. Kalau kami mengaji kitab Arab pun tak ada orang nak terjemah. Bukan terjemah apa? Sebab dia banyak. Banyak. Bukan tak pandai. Belajar pondok nak ni. Terjemah boleh tapi dia banyak. Tengok. Jadi yang atas tu kita panggil satu khat yang bertumbuk. Soalan dia bersentuh tu lah bawah ni. Ni. Dia panggil bertumbuk. Masa bersentuh. Apa kita panggil bergadah. Bergadah tu bahasa dia. Tengok dia kata. Ada kalanya khat yang tertumbuk itu betul berdiri. Ini betul berdiri. Kebetulan. Ada kalanya betul berdiri. Di atas khat yang dahulu. Lagi sama tengah umpamanya. Ini sama tengah. Nampak dia tengah sama tengah ni. Maka adalah dua bucu itu sama tajam keduanya. Mana dua bucu? Yang ni dua bucu. Bucu ni. Ini dua bucu ni. Ni sama tajam ni. Ni ni bucu. Satu bucu. Ni satu bucu. Ni. Ni bucu belah kanan ni, bucu belah kiri ni. Dia duduk sama tengah. Ni dia panggil bucu sama tajam. Dia panggil, kalau bahasa Arab dia panggil haddatan mustawiyatan. Ni kalau bahasa Arab dia panggil ni, bucu ni. Dalam kitab makulat dia panggil hadah mustawiyah. Dia panggil hadah mustawiyah. Bucu yang bucu yang tajam yang sama. Bucu yang sama tajam. Tajam mana? Tajam kat sini ni. Ni. Tu. Dia panggil hadah mustawiyah.
Tak tahu ilmu apa dalam akademik ni. Sampai macam ni. Rasa macam masuk ke engineer sikit, ada rasa ada ipar saya beritahu itu. Allah Alam lah. Macam rekaan-rekaan tu dah ada cerita ni. Tu panggil bucu tu dia panggil hadah mustawiyah. Kalau orang tanya apa nak kenal Ustaz dengan Tuhan tu? Nak cerita kata ni, nak cerita jauhar tu. Kita nak cerita jisim tu sebenarnya. Tu je. Rupa dia bentuk lagu ni. Tu je. Ini pendapat, ini yang falasifahnya. Ulama falasifah. Hak Mu'tazilah lain, hak Ahli Sunnah lain. Jadi itu yang kata ilmu kita bertambah tu. Maksudnya kalau akademik tu, kalau ada buat macam ni, maksudnya dia orang ambil ulama falasifah. Habis. Tu depan tu ada. Inilah rupanya, tapi dia tak tulis secara detail lah. Dalam kitab tu dia tulis apa? Dia buat macam ni kan? Pendek je. Tapi dia tak detail. Sebenarnya bucu tu ni macam ni. Ni. Tepi ni. Habis. Satu. Dalam kitab tu, dia buat macam tu mudah-mudah aja. Sebenarnya kita nak macam ni. Saya lukis je lah. Dia panggil hada mustawiyah. Qala al-musannif rahimahullah. Dan jika diperdiri di atasnya, di atas khat yang dahulu, dengan condong, adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Ini saya padam. Dah habis lukis dah semua. Hajar Faridah habis lukis dah? Dah Ustaz. Okey, dah padam. Kena melukis juga kita ni Tengok. Jadi dia kata, tengok baca. Dan jika diperdiri, perdiri apa? Tambah sikit. Dan jika diperdiri akan khat yang bertumbuk. Tambah sikit lagi. Dan jika diperdiri akan khat yang bertumbuk. Jaga domain tu. Dan jika diperdiri akan khat yang bertumbuk di atasnya, di atas khat yang dahulu lagi. Ni macam ni. Okey. Tengok. Di atas khat yang lain tengok. Di atasnya, di atas khat yang dahulu lagi, tapi bertumbuk tu dengan condong. Dengan condong. Dengan condong tu adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Tengok. Condong sikit. Tu condong. Tu condong. Tak kira lah macam ni pun boleh condong juga. Nak macam ni pun boleh. Kalau nak condong belah ni, kanan kiri ke, ataupun nak buat condong ni pun boleh. Boleh. Tak apa. Dia kata apa? Dua condong tadi tu, mana tadi? Adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Mana satu kecil satu besar? Mana satu kecil satu besar? Yang ni dipanggil besar. Ini dipanggil kecil. Ni bucu ni kecil. Sebab apa? Dia sempit kan? Ni bucu kecil. Besar tu maksud luas lah.
Dia panggil, bahasa Arab dia panggil zawiyah sughra. Dalam bahasa Arab, dalam kitab Arab lah. Yang luas, ni terbuka. Sebab apa? Dia tak tertutup kan? Ni terbuka. Yang ni dia panggil bucu apa dia panggil? Dia panggil bucu besar. Atau dalam bahasa Arab dia panggil, selamat, zawiyah munfajiratan. Apa? Munfarijah. Munfarijah. Zawiyah munfarijah. Bucu yang luas, bucu yang terbuka. Lepas tu dia terbuka ni, nampak tak? Dia terbuka. Ni dia tertutup. Tertutup tu macam kecil lah. Tengok. Dan yang kecil itu dikatakan tajam. Haddah. Mana kecil ni? Ni haddah ni. Ni. Alhamdulillah. Dan yang besar itu dikatakan dufuk. Dufuk tu apa? Dopok. Ni bahasa orang tani. Tak tajam. Dufuk tu mana tak tajam, tumpul. Yang ni tajam, yang belah dalam tu tajam. Yang belah luar tu tak tajam. Dia panggil dufuk. Ni dia panggil dufuk ni. Yang ni dia panggil tajam. Yang ni dia panggil dufuk. Bukan bahasa Arab. Dufuk ni dopok. Dopok ni tak tajam. Tumpul lah, kita kata tumpul. Kat ini dalam kitab Rumi tu apa? Dufuk. Tumpul lawan bagi tajam. Tumpul lah tu. Tumpul ataupun tak tajam lah benda kata. Tu apa dia. Inilah rupanya. Tapi dia buat, itu dia buat sebelah apa? Sebelah kiri kan? Dia condong ke kiri. Yang saya buat ni condong ke kanan. Boleh dua-dua, tak ada masalah apa. Tapi cuma dia tak detailkan lah. Cuma dia tulis macam tu, lukis macam tu je. Sebenarnya nak macam ni. Habis. Dan apabila kita fardu. Fardu ni andaian. Dan apabila kita fardu atau letak selalu satu khot. Kemudian dipercopkan di tempat bergadas itu satu khot pula. Ni payah sikit ni. Payah macam mana? Payah dia nak lukis tu tak, saya tak tahu macam mana rupanya. Nak lukis tu. Dia lukis dalam ni sikit pendek-pendek lah tengok. Dan apabila kita fardu ni andaian, kita buat andaian. Atau letak selalu. Ni atau letak terus. Dia kata letak selalu, letak terus. Satu khot. Okey, saya padam. Dah habis tulis dah. Dah habis lukis dah, Tuan Hajar Rana. Hajar Rana ada tak? Tak ada. Dah, Ustaz. Habis Sudah. ada. Alhamdulillah. Okey, saya padam Okey, buat satu hal lagi. Kemudian kita galangkan. Bahasa tani. Galang ni kita silangkan.
Dia silang tu macam jadi macam ni. Macam ni. Ni silang. Tu. Kitab Rumi dia tulis apa tu? Kat ini. Galang ada apa? Galang juga, tak ada terjemahan. Maksudnya galang tu bahasa tani tu. Galang maksudnya silang. Ini saya yang fikir sesuatu. Kita kalau Tok Guru tu dia buat sini. Kalau Tok Guru dia ajar sini. Ya. Kalau Tok Guru dia buat sini kat saya. Macam ni. Saya pun kata, oh ni macam silang ni. Macam tu lah. Saya fikir. Dia tak bagi tahu silang. Saya cakap silang tu sebab saya nampak macam ni. Macam Ultraman, Ustaz. Ya? Macam Ultraman lah. Tapi dulu dia pakai macam kayu-kayu nipis dia macam ni. Macam lah. Baik, tengok. Tengok. Kemudian kita galangkan, kita silangkan satu pula di tengah-tengahnya. Di tengah khot. Nya tu kembali pada khot. Jaga domain, Haji kalau zaman. Kita ngaji cara pondok ni, nya tu semua kena jaga. Esok kalau nak baca ke orang ke, ialah bukan dia nak mengajar, mana tahu nak telaah sendiri ke, nak beritahu anak-anak ke siapa ke. Nya tu jaga domain. Kemudian kita galangkan satu pula di tengahnya. Apa di tengah apa? Di tengah khot. Nya tu kembali pada khot. Jaga domain. Kita ngaji cara pondok ni. Bukan cara sekolah. Bukan secara mafhum. Lagu mana? Dia nak taswir masalah. Kalau belajar bahasa Arab, dengan tu dipanggil bali taswir. Macam mana yang kita katakan kita nak silangkan di tengah-tengah tu? Dengan sekira-kira hasil 4 bucu. Ni 4 bucu dah habis hasil lah. Tu 4 bucu. Sekejap lagi saya tak boleh nak lukis dah. Tapi tengah fikir macam mana nak lukis. Ya, Kalau siapa boleh nampak lagi, boleh tunjuk kat saya, Ini saya tak nak nak buat, nak lukis. Tapi faham. Ya, Ni boleh benar nampak. Kemudian, dipercokkan. Dipercok ni, dicucuk ni. Ni cucuk tengah-tengah ni. Ni. Cucuk. Ni tak tahu nak lukis macam mana ni. Dia cucuk, dia tembus. Nanti sekejap. Saya nak cakap, dia cucuk tu, dia tembus kat sana lah, belah sana tu. Siapa boleh lukis, nanti sekejap lagi saya minta siapa boleh nampak lukis macam mana. Tak erti nak lukis. Dicucuk, dipercok ni, ini dicucukkan di tempat bergadas. Tempat bergadas, tempat bertemu ni lah. Ni tempat bergadas. Ni dipanggil tempat bergadas. Tempat bergadas. Bertemu tu lah. Cucuk kat situ. Cucuk dengar. Cucuk dengan macam batang lah. Cucuk tu satu khot pula. Tu kata satu khot tu panjang pula lah. Maksudnya dia ada belah sana tu. Macam mana nak lukis ni? Tengok. Bayangkan dalam fikiran. Lagu mana taswir dia? Dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Hujung tu ada atas, dia balik bawah. Pakai baju lagi. Ada. Tidur tak pakai baju lagi tu. Tengok. Dengan sekira-kira. Ni nak taswir. Dia nak taswir masalah. Dia nak bagi gambaran. Macam mana rupa dia. Tapi dia asyik lagi tengok dia tulis. Bawah tu. Ada hujung balik bawah dan balik atas.
Tengok Maka hasil ini terjadilah 12 bucu. Inilah rupanya. Tapi ni bukan rupa dia sebenarnya. Dah depan lagi. Akan tetapi yang dipocok di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Tak boleh nak tulis kat kertas. Kata yang disekam lah. Siapa ada gambar? Kok siapa Ustaz Nuzul ada dalam ni? Nak tulis kat kertas tu tak dapat, dia kata. Siapa dalam ni ada, dia nak tulis gambar tu, kalau ayah disekam kata tu, dia macam ni, dia satu macam ni kan. Lepas tu kita cucuk tengah, lepas tu dia tembus sana. Lepas tu ada atas dan bawah. Jadi kalau keseluruhan dia ada 12. Macam mana saya nak kira? Dia 4. 4 bucu, lepas tu dia tembus sana tu, satu khuat lagi. Siapa ada boleh lukiskan untuk saya? Kalau mungkin ada orang sign kat sini, dia boleh nampak cara lukisan tu. Saya tak pandai nak lukis tu. Macam ni, dia tulis kat dalam tu, dia tulis petak macam ni. Tak. Itu untuk 4 je. Cuma dia kata, akan tetapi yang dipocok, yang dicucuk di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Nak tulis kat kertas, rupa ni macam tu tak dapat. Cuma dia dapat bayang kat dalam fikirannya. Siapa boleh lukis kan? Untuk kau Haji Kau Zaman nampak ke? Saya dah Nak mesej. boleh lukis. Saya dah mesej dah kat Ustaz gambar dia. Alamak, saya punya handset saya tu handset saya tu ada tu, boleh lukis kat sini Haji Kau Zaman. Tak apa lukis. Masuk Ada dalam whiteboard. grup lah Cik Kawan Zaman. Masuk dalam grup. Saya sebab handset saya anak abang ambil lah tadi. Aduh. Saya masuk dalam grup ya. Kamal Zaman Haji, itu lukis pada kertas, tunjuk sekejap. Lukis pada kertas. Saya tak pandai lukis. Siapa tu siapa nama? Ustaz Nuzul tak ada dalam ni tak? Tak ada lah. Kalau ada tu dia punya kertas dia boleh nampak kan dah. Buat lukis-lukis ni. Tapi nak cerita dia hasil 4, dia ada 12 bucu. Dia keluar natijah 12 bucu. Dia macam buat petak. Saya pernah tengok benda tu lah dekat dalam Google lah. Sebab dulu waktu ngaji sains tu dia pernah buat, bukan cikgu lukis lah, tapi cikgu lukis dia buat macam petak. Tapi saya lupa cara lukis dia. Saya dah hantar kat grup tengok macam mana. Saya tak pandai lukis. Betul tak? Nampak tak dalam grup? Saya tak ada handset, tak ada. Nampak kat ini? Betul tak? Keluar 12. Cuba kira. Saya tak boleh nak kira ni sebab handset tak ada. Siapa boleh kira? Ajar Rana. Keluar tak 12 bucu? Tolong tunjukkan sikit kat sini, dekat ni, skrin saya ni. Kat ini ke? Saya tak, handset tak ada. Tak macam ni Ustaz. Cuba tengok. Mana? Tu dia. Boleh lebih kuat. Cantik. Tu dia. Tu. Betul saya. Saya apa? Ya. Dia 12. Sebab dia ada belah atas, belah bawah. Dia kata kan? Dia kata. Kan dia kata tadi. Mana? Sekira-kira ada hujung tu balik bawah dan balik atas. Dia kena cucuk tengah tu. Tu cantik. Terima kasih Haji. Ini payah juga tu nak lukis tu. Saya tak pandai lukis. Saya memang, saya minta maaf, saya memang orang tak pandai lukis sangat. Reti tapi tak pandai lukis. Ayah diskam dia kata apa? Tak boleh nak tulis kat kertas. Tapi rupa dia begitulah. Dia ada atas, ada bawah. Faham kan? Okay, habis itu. Payah juga nak lukis-lukis ni kita ngaji makulat ni dah macam ngaji apa dah. Macam ilmu fizik dah nampak. Ustaz, mana bucu yang 12 tu Ustaz? Bucu yang 12 tu di mana? Kira lah. Situ. 1, 2, yang kotak-kotak tu. Cuba kira. Saya tak ada handset. Dia cuba kita kira buat, kalau kita buat lukis, kalau pada lukis tu, dia bucu tu 1, 2, 3, dia kira macam ni, tadi 4 kita boleh kira kan. 1, 4 kan. 4, jadi semua 12. Kira sendirilah. Kita nak kira, nak tolong ajar kira nanti. Ni dia kena kira ni, saya dulu kira, saya kena kira sendiri. Saya tak tanya ni dah. Maknanya kita kena buat dekat rumah tu, tengok, keluar tak 12. Ni dia panggil, dia guna akal otak sikit lah. Maksudnya macam piramid lah.
Maksudnya kena fikir mana 12 tu. Nanti dia keluar 12 juga. Maksudnya ada bucu situ 12. Cuba kira balik Puan Aini Ya, saya Ah. cuba. Okey, baik. Habis. Dah habis dah tu. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal iaitu aina. Barulah masuk balik. Aina balik. Habis dah. Bak lukis-lukis tu dah habis dah. Harapnya akan datang ni, lukis ni mungkin kurang sikit kot. Tak ada sangat dah. Ada pun tak banyak. Tak ada pun tak rumit macam ni lah. Sebelum ni banyak sangat lukis kan. Sebab dia masalah jirim arok ni yang kita belajar sebelum ni memang dia banyak lukis. Lepas ni tak ada dah. Nanti tersambung lagi. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal. Ni pembicaraan kita Aina ni. Cumanya dia sebelum nak masuk Aina tu kena tahu dulu apa tu jisim, apa tu jauhar. Tu dia nak cerita. Sebab kita nak cerita hukum kata jisim di tempat. Macam mana jisim tempat? Tu rupa dia tadi tu. Habis itu wallahu a'lam, tolong tanda. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal iaitu aina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semuanya, alhamdulillah. Haji atau Haji Qazaman?